Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Izzah Izlan dalam agenda awal ini. Bagi anda yang mempunyai smartphone ataupun siapa saja yang mempunyai telefon berkamera, pastinya anda selalu dengar dan biasa dengar dengan perkataan selfie. Dan malam ini kita akan bincangkan mengenai sindrom ataupun trend selfie, sama ada ia adalah hanya salah satu trend, satu budaya, ataupun ada masalah-masalah psikologi di sebalik selfie ini. Dan saya juga agak excited untuk membincangkan perkara ini sebab saya sendiri pun ada selfie dan saya pasti anda semua jangan tak mengaku ada buat selfie. Dan kita akan ditemani dengan dua tetamu khas kita pada malam ini, iaitu Profesor Madya Dr. Mariani Mat Nor, pakar psikologi perkembangan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya. Selamat datang. Dan juga Aida Suraya Daud, iaitu pengarang wanista.com dan juga pengguna social media yang tegar, betul tak? Okey, so kita nak start perbincangan kita dengan Aida sebab Aida sendiri menggunakan social media dengan aktif. Saya nak tanya, boleh tak Aida explain sikit apa selfie ni sebenarnya kepada penonton kita? Mungkin ada yang tak tahu selfie tu apa tapi selalu buat, cuma tak tahu perkataan selfie tu. Okey, menurut pandangan saya sendiri, selfie tu gambar yang kita ambil sendiri menggunakan gadget atau pintar kita dan kita upload pada internet. Dan selfie ni bukan sahaja selfie muka, tapi kita ada macam-macam jenis selfie sebenarnya. Okey. Apa antaranya? Okey, kita ada contohnya selfie bahagian muka, kita ada selfie badan, kita ada selfie dekat cermin, daripada cermin, dan kita ada selfie dengan rakan-rakan. Adakah salah satu kriteria penting untuk satu selfie ni dipanggil selfie jika kita ambil gambar sendiri? Betul. Kalau orang lain ambilkan gambar kita, maknanya itu bukan selfie, tu orang ambilkan gambar. Bukan selfie dah lah. Selfie tu perkataan daripada self kan, ambil gambar sendiri. Okey. So nak tanya sikitlah Prof. Okey, Prof ada buat kajian sikit mengenai selfie dan sebagainya. So adakah baru je benda ni berlaku menjadi trend ataupun sebenarnya dah lama dah ada? Kajian secara orang kata konkret tu tidak adalah ya, cuma daripada sudut dokumentasi. Sebenarnya selfie ni dah wujud sejak 1863 lagi. Lama dah. Dah lama dah oleh salah seorang pioneer fotografer, Robert Cornelius, dan dia telah mengambil gambar dia dari jarak yang jauh, tetapi dia sendiri yang mengambil gambar dia. Tapi dalam keadaan 1863 kita tahu kemudahan dia bagaimana, gambar agak kabur dan sebagainya, tetapi itu telah pun berlaku ya. Cuma sekarang ini apabila trend dah wujudnya laman media sosial dan beberapa faktor psikologi yang mendorong, maka selfie ini telah menjadi satu, tak salah kalau saya kata satu trend, satu gaya hidup. Malah kalau ada orang kata selfie pun tak tahu ke kolotnya. Jadi orang akan berkata begitu ya. Jadi benda ni sebenarnya dari dulu lagi. Cuma yang dulu itu tidak diguna pakai secara berleluasa ya. Jadi sekarang ini dah jadikan sebagai satu satu aktiviti yang jadi satu hobi ya. Kalau kat mana-mana malah pergi dapur pun ambil gambar, sedang masak pun kadang ambil gambar ya. Macam Aida kata, dia bukan setakat muka saja, dia segala-galanya. Ya, mungkin ambil tengah masak apa-apa kemudian ambil gambar, masak dengan tunjuk tangan. Kadang-kadang ada juga kalau saya sendiri lihatlah, saya tidak ada orang kata Facebook atau Instagram dan sebagainya ya. Cuma saya lebih suka melihat apa yang berlaku di persekitaran. Ada kadang-kadang profil seseorang ini selfie-nya ialah bahagian kaki. Okey. Saya kata, wah ini dah hebat betul ni. Orang ambil muka, dia ambil gambar kaki dia dengan kasut dia. Itu pun kita kata kreatif selfie lah juga. Kreativiti lah tu ya. Okey, agaknya mungkin apa yang menarik ni tentang selfie ni mungkin disebabkan kita boleh kontrol bagaimana kita nampak, bagaimana kita dilihat daripada kacamata kamera tu. Ya, betul. Kan? Jadi kita nak nampak cantik, so kita ambil sendiri. Betul. Mungkin orang tak pandai ambilkan ke apa. Ya, betul. Dari pandangan Aida sendiri, mungkin kenapa tiba-tiba sekarang ni trend selfie ni berleluasa? Okey, pada pendapat saya, kalau kita nak tengok, contohnya kalau kita pergi melancong, sebelum ni kita selalu suruh orang ambilkan gambar kita. Tapi sekarang orang dah selfie. Salah satu sebabnya sebab menjaga keselamatan barang kita. Kadang-kadang kalau kita suruh orang ambilkan gambar, nanti dia ambilkan. Sekali ambil handphone kita kan, ambil gadget kita. So jadi orang lebih mudah untuk kita selfie sebab kita tak payah suruh orang lain, tak perlu menyusahkan orang lain. Dan juga bila kita selfie, kita tahu kat mana sudut muka kita yang kita rasa nampak cantik.
kita mungkin nampak kurus ke, Itu faktor sebenarnya. Itu sebenarnya. Okey, tapi Aida, kadang-kadang kan bila orang selfie kita tengok kat Instagram ke apa, kawan-kawan kita yang pergi travel dan sebagainya, dia ambil gambar selfie, contohnya belakang tu nak tunjuk Eiffel Tower, tapi muka dia penuh satu kamera tu, Eiffel Tower tu kecil je. So macam mana ni? Okey. Saya rasa selfie tu dia dah menyebabkan orang menjadi lebih berkeyakinan tinggi dan kadang-kadang boleh bawa kepada narsis. Tu sebabnya kadang-kadang kita tengok gambar tu muka dia besar, Eiffel Tower kecil. Maknanya dia akan rasa lebih confident untuk tunjuk muka dia. Mungkin Prof boleh tambah sikit mengenai pada saya apa yang Aida cakap itu menampilkan personality lah ya. Maksudnya di sini dia lebih suka untuk memastikan wajahnya itu lebih besar daripada latar belakang itu. Dan bila ini berlaku bermakna dia nak orang fokus pada wajah dia, bukan pada yang belakang. Yang belakang itu mungkin secondary lah ya. Secondary, oh dia ni kat mana ni? Oh kat Eiffel Tower. Oh kat Paris. Jadi yang penting tu wajah dia. Jadi yang ini menunjukkan bahawa dia perlukan pengiktirafan dari luar. Perlukan pengiktirafan dari luar. Sebab itu kadang-kadang Aida sama ada setuju atau tidak ya. Kadang-kadang individu ini suka pada selfie kerana dia nak pengiktirafan daripada orang luar. Ya, kadang-kadang orang ni sifatnya pemalu. Dia tak nak bertanya, kau tengok muka aku lawa tak? Jadi bila dah dapat selfie tu, dia akan upload dekat Instagram ataupun Facebook dan kemudian dia akan menanti bilangan likes situ. Lebih banyak bilangan likes, maknanya orang telah memperakukan memang awak ini cantik. Based on likes tu. Yes. Okey, kita akan teruskan dengan perbincangan kita mengenai budaya selfie ni. Adakah ia satu masalah psikologi ataupun ia hanyalah budaya yang harmless? Kita akan teruskan perbincangan selepas kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali, anda masih lagi menonton Agenda Awani bersama dengan saya Iza Izlan dan hari ini kita membincangkan topik mengenai selfie sama ada ia hanyalah satu budaya ataupun ia mempunyai masalah-masalah psikologi di sebaliknya. Dan sebelum kita meneruskan dengan perbincangan kita dengan tetamu yang ada di studio ni, saya nak hantarkan persoalan ini kepada rakan tugas saya Hilal Azmi di meja Kini Trending. Silakan. Ya, okey Iza. Bila cakap pasal selfie ni sebenarnya memang ianya satu mungkin gaya bergambar yang barulah di kalangan anak-anak muda terutamanya dan perkara ini sebenarnya sememangnya trending di kalangan anak-anak muda pada asalnya. Ini mungkin disebabkan ramai anak muda ini sebenarnya mereka gemar untuk bergambar. Biasalah dengan kemajuan teknologi kita yang mana handphone sendiri pun sekarang sudah ada kamera di depan. Itu yang memudahkan perkara ataupun trend selfie ini mula menjadi perhatian. Dan apa yang menariknya, bila perkara ni mula diterima pakai oleh selebriti, orang-orang yang memang popular di kalangan masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin dunia juga, itu yang menyebabkan perkara ini mula mendapat perhatian yang lebih besar. Maksudnya selfie ini sudah mula diterima oleh orang-orang penting negara dan orang-orang penting dunia juga sebenarnya. Kalau kita tengok pada grafik yang sempat saya sediakan ini, antara selebriti yang mungkin menjadi perhatian dalam selfie ini sebenarnya adalah Siti Nurhaliza, Nora Danish, Nazim Othman, Awal Asyari dan ramai lagi. Dan Siti Nurhaliza, kalau sebelum ni kalau kita tengok, dia sebenarnya sememangnya personalitinya sememangnya mudah untuk diterima masyarakat dengan sopan santunnya dan kini selfie itu telah menjadikan Siti Nurhaliza tampak sebenarnya lebih santai dan mudah diterima oleh anak-anak muda. Dan bukan saja selebriti, sebenarnya pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin dunia juga sebenarnya kini sudah mula mengambil gambar selfie. Selain Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Najib Tun Razak juga ada mengambil gambar selfie-nya dengan pemimpin-pemimpin lain. Iza, saya rasa itu antara perkara yang perlu kita beri perhatian di mana selfie ini diterima oleh orang-orang penting ni. Itu yang menyebabkan dia mula trendnya lebih banyak dan lebih menarik di kalangan anak-anak muda terutamanya. Okey, baiklah, terima kasih Hilal. Menarik itu semua kompilasi selfie
oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jadi kita nak bincangkan sekarang ni bukan saja selfie ni diterima oleh anak-anak muda ataupun kaum belia ataupun orang-orang yang aktif menggunakan laman sosial, tetapi juga pemimpin-pemimpin dunia yang kita rasa macam Barack Obama ni busy, dia tak tahulah apa trend selfie ni apa semua. Tidak, mereka juga turut memahami trend ni dan mungkin seperti yang Hilal Azmi katakan tadi, seperti Siti Nurhaliza, mungkin dia nampak seperti seorang yang pendiam dan garang agaknya, tetapi dalam social media bila dia memuat naik selfie itu sendiri, dia kelihatan santai dan sebagainya. Mungkin itu pembawaan yang dia nak tunjukkan kepada peminat-peminat dia. Mungkin dengan selfie ni kita boleh kawal bagaimana persepsi orang terhadap kita. Apa pendapat Prof? Memang kadang-kadang kita boleh kawal pendapat orang terhadap siapa kita sebenarnya. Tetapi pada saya kadang-kadang kita perlu berhati-hati juga ya, kerana kita perlu ada juga batasan ruang privasi di situ ya. Memang bagus sebab kita seperti Hilal kata tadi, memang saya setuju dia dah jadi satu trend. Ya, kalau di Australia telah dibuat kajian ya Aida ya, dan kebanyakan yang menggunakan ialah antara berumur 18 hingga 34 tahun, 35 tahun, yang mana itu adalah golongan belia. Tetapi kalau kita lihat daripada apa yang telah Hilal buat tadi secara grafiknya, pemimpin-pemimpin yang penting di negara pun telah pakai kemudahan selfie ini sebagai satu kaedah untuk dipaparkan bahawa orang kata ini dia pemimpin yang dikatakan berjiwa rakyat. Bahawa ini dia, saya orang yang dianggap garang, tetapinya sebenarnya saya tidak. Saya pun orang biasa. Orang biasa. Jadi sebenarnya selfie ini salah satu juga kemudahan untuk menunjukkan kebenaran siapa diri yang sebenar. Tetapi pada awal tadi saya kata perlu juga berhati-hati untuk orang kata ruang privasi itu kadang-kadang perlu juga ada. Apa pendapat Aida? Kita dah tengok tadi yang Hilal tunjukkan kepada kita. Okey, mungkin saya ada pendapat sedikit berbeza sebab mungkin saya golongan belia, tapi pada pendapat saya contohnya kalau kita berikan ruang selfie tu kepada pemimpin-pemimpin yang kita rasa macam sepatutnya pemimpin ni dianggap lebih serius dalam bekerja, tapi kadang-kadang bila kita tengok gambar yang tak selalu santai, kita akan mempersoalkan adakah pemimpin ni sebenarnya buat kerja ke, nak bersukaria ke. Kadang-kadang itu menjadi agak satu persepsi negatif. Untuk contohnya pada orang yang mungkin tak tahu apa itu selfie, mungkin kita rasa dengan selfie tu lebih berjiwa rakyat, tapi ada juga golongan yang menganggap selfie tu macam kebudak-budakan. Adakah dia sebenarnya layak menjadi seorang pemimpin atau tidak? Jadi dia menimbulkan salah faham jugalah sebenarnya. Macam contohnya gambar selfie Barack Obama dan dua pemimpin dunia lain semasa kebumian Nelson Mandela kan. Jadi mungkin orang tak faham time tu memang semua orang happy. Tapi orang cakap, kenapa dia ni tunjuk gambar selfie happy masa tengah sedih ya, betul tak? Betul. Pada saya beginilah ya, kita manusia ni berbeza ya, dan kita tidak boleh menganggap orang pemimpin itu tidak boleh santai ya, dan kita tidak boleh membuat persepsi yang negatif. Persepsi ini maksudnya ialah kenyataan tanpa bukti. Yang ini membawa kepada anggapan dan seterusnya gosip. Jadi kita nak elakkan semua perkara-perkara yang negatif ini. Sebab itu pada saya yang paling mudah ialah selfie adalah alat, salah satu sindrom yang memberi kemudahan pada orang-orang di luar sana untuk kita berkomunikasi dengan siapa saja di luar sana. Seperti yang awal tadi saya kata, saya lebih suka kepada faktor psikologi, bukan masalah psikologi. Sebab ada juga kajian yang telah dibuat yang menunjukkan bahawa selfie ini kadang-kadang ada kaitannya dengan mereka yang kurang, orang kata pergaulan sosialnya kurang. Contohnya yang esteem diri rendah, yang pemalu, yang konsepkan diri rendah. Jadi apabila selfie ini wujud, jadi dia ini boleh memberi motivasi kepada dia untuk dia boost up dia punya self-esteem, konsepkan diri dia dan sebagainya, dan akhirnya membawa kepada satu yang positif. Menarik tu. Okey, mungkin kita boleh teruskan dengan perbincangan mengenai hal tersebut selepas kita berhenti berehat seketika. Bertemu kembali, anda masih lagi menonton Agenda Awani dan kita masih lagi membincangkan mengenai selfie dan cuba memahami apakah faktor-faktornya di sebalik budaya selfie ini. Dan Prof tadi ada mengatakan mengenai faktor psikologi di sebalik selfie. Mungkin boleh terangkan sedikit mengenai self-esteem ataupun mungkin tak ramai kawan ke, ataupun mengapa sebenarnya selfie ini wujud? Kalau kita lihat,
semacam yang saya sebut tadi, kita berbeza ya. Macam kita 3 orang kat sini, kita berbeza semua. Dan di luar sana pun begitu juga. Ada di antara mereka-mereka ini yang sikapnya pemalu. Yang pemalu ni lebih kepada self-esteem yang rendah. Dan bila self-esteem rendah, maknanya esteemkan diri itu rendah, harga diri itu, dia lihat diri dia itulah tak cantik lah, itulah sebagainya. Jadi keyakinan diri pun kurang. Jadi apabila ada alat kemudahan untuk selfie ini tadi, dia akan menggunakan itu sebagai satu perantaraan untuk dia pastikan bahawa look, I'm someone as well. Jadi selfie ni akan berlaku lah seperti yang Aida sebut tadi ya. Kita tahu angle mana yang cantik. Kalau ada orang ambil gambar, kita ambil dari sudut depan, oh tak cantik. Ya? Bila dia sendiri yang mengambil gambar, dia akan ambil sudut yang cantik dan dia akan upload. Bila upload, dia tengok like, oh banyak like. Daripada sini akan menaikkan semula esteemkan diri dia dan akhirnya dia jadi orang yang mempunyai konsep keyakinan diri yang positif. Ada setuju ke dengan apa yang Prof katakan? Saya sangat-sangat setuju sebab saya pun sendiri suka selfie, tapi yang saya nak tambah sikit lagi apa yang Prof cakap tu, sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat telefon pintar dah banyak aplikasi yang kita boleh guna untuk membaiki muka wajah kita, filter apa semua, jadi itu lagi menambahkan lagi seri lah mungkin. Maknanya Photoshop lah ya. Photoshop. Okey, mungkin itu satu yang bagus untuk orang yang menggunakan selfie, tapi bila kita fikir balik, contohlah muka orang ni seperti ini, and then dia ambil gambar dan dia upload dan dia letak filter dan dia edit dan sebagainya, akhirnya jadi hasilnya ini. Jadi dia sebenarnya tak melambangkan apa yang secara asal. Apa ada masalah ke dengan benda ni kalau dia berlaku? Pada saya, orang yang macam tu ialah orang yang tak yakin dengan apa yang dia ada. Tidak yakin dengan apa yang dia ada, tetapi dalam masa yang sama dia memerlukan pengiktirafan orang luar. Katakan hidung dia bukan hidung yang terletak mancung lah ya. Kemudian dia nak pastikan bahawa dia pun hidung dia sama juga dengan artis yang A. Jadi dia akan pastikan dia buat Photoshop, dia cut kot mana pun saya tak tahulah ya. Itu saya tak pasti ya. Tapi akhirnya dia jadi cantik. Jadi bila dah cantik tu, bila di upload, orang akan tulis apa tu, like tu ya dan sebagainya tu, jadi dia akan rasa seronok. Boleh berlaku, tetapi apa jadi kalau dia keluar ke sana? Adakah boleh dia menunjukkan wajah dia yang begitu, hidung dia yang begitu, mata dia yang bulat, pipi dia yang bunda dan sebagainya, pipi dia yang orang kata merah ya dan sebagainya. Adakah ini boleh dilakukan? Dan apa kata nanti kalau memang ada orang yang mengikuti kata laman media dia itu yang memang orang kata nak kata apa, stalker ni? Stalker lah. Ya, stalker lah ya. Kau tahu, lain muka engkau. Jadi apa kalau itu berlaku? Jadi adakah ini kebenarannya? Jadi ini yang kita tidak mahukan. Biarlah kita diri siapa kita itu, tetapi akhirnya orang akan tahu, ya betul, ini dia anda. Okey, bagi pendapat saya juga sama seperti Prof. Saya rasa kadang-kadang bila kita selfie, kita tahu mana muka kita wajah cantik, tapi mungkin kalau kita terlebih edit, mungkin itulah menyebabkan persepsi sepatutnya kita selfie tu nampak lebih berkeyakinan. Tapi sebenarnya kita ada konflik. Sebenarnya tak yakin, tapi nak tambah tu kita... Dia kadang-kadang Aida, selfie ni kadang-kadang boleh membuatkan hidung yang memang nak mancung tu boleh. Sebab kita ambil sipi lah. Kalau ambil sipi tu jadi mancung lah. Kalau dari depan, memanglah tak nampak. Dia sebenarnya tak adalah penipuan, cuma angle dia. Tidak ada penipuan, cuma angle itu kena pandai. Itu yang kita perlu tahu ya. Tak payahlah nak do edit sana, do edit sini. Kalau kita tahu dan kita ambil angle yang sesuai. Tapi mungkin sebenarnya ia satu bentuk hiburan sebenarnya untuk orang-orang yang follow kita. Betul. Untuk followers mungkin kita aku ada 10,000 followers, so nak bagi dia satu bentuk entertainment. Kita nak cakap okey, orang-orang ni semua visual dan kita suka tengok benda yang cantik. Betul. So kita bukannya kadang-kadang tak ada masalah keyakinan diri, cuma kita macam mungkin aku patut edit dan bagi putih sikit ke apa, upload. Apa pendapat Aida? Okey, kalau macam kalau edit untuk menambah seri tu bagi saya tak ada masalah, tapi salah satu penyakit kita boleh tengok dekat selfie ni, dia suka buat muka pelik-pelik. Contohnya kalau kita tengok orang buat dark face, kita buat macam ambil gambar tubuh badan mungkin tak sepatutnya kita tunjuk pada orang. Kadang-kadang tu yang menyebabkan persepsi negatif terhadap selfie lah. Sebab ini memang berlaku, telah berlaku ya. Ini melalui
pengalaman saya sendiri ya, bukan saya ya, pengalaman saya sendiri. Mereka kadang-kadang mengambil gambar bukan pada yang sepatutnya, tetapi pada benda perkara-perkara yang negatif. Jadi bila satu negatif, maknanya orang akan memberi persepsi yang keseluruhan. Yang maknanya tak elok selfie ni. Sebab kadang-kadang mereka menggunakan selfie ni untuk berkomunikasi dengan pihak yang lagi satu. Nak menunjukkan bahawa tengok badan saya, tengok pinggang saya ramping, tengok tubuh badan saya, tengok muka saya, tengok itu, tengok ini, dan tengok kereta besar saya dan macam-macam. Ya? Dan ini yang kadang-kadang meninggalkan pendapat ataupun pandangan yang negatif, yang mana asal usulnya satu yang positif. Itu antara yang negatifnya lah. Yeah. Okey, jadi untuk rumuskan perbincangan kita pada malam ini, selfie ni mungkin akan menjadi satu lagi trend sepanjang tahun 2014. Ya, betul. Sebab dulu Instagram, Twitter dan Facebook, dan mungkin selfie ni akan digunakan di semua platform media sosial menjelang tahun 2014 ni bila dia cakap kan. Dan ia juga merupakan word of the year tahun lepas. Dan juga sekarang dah masuk dalam kamus Oxford. Jadi dah memang dah rasmi lah ni. Okey, so mungkin Prof dan Aida juga boleh bagi satu rumusan ringkas mengenai selfie ni, apa pendapat? Secara ringkas saja. Pada saya, selfie adalah satu yang boleh kita gunakan untuk tujuan kebaikan, dan orang kata kalau ada orang luar yang tidak bersetuju dengan apa yang kita buat, itu pendapat mereka, itu hak mereka. Cuma kita jangan terkeikut. Apa yang positif itu yang lebih baik untuk semua. Okey, Aida? Okey, untuk saya, sebab saya pengguna social media, bagi saya selfie memang tak salah asalkan kita tahu batas-batas penggunaannya dan gunakan secara yang berhemah. Okey, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Marni Madnor, pakar psikologi perkembangan, Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling UM, dan juga Aida Suraya Daud, iaitu pengarah wanista.com dan juga pengguna social media. Dan kita telah pun membincangkan tadi mengenai selfie, budaya selfie, adakah ia hanyalah satu budaya ataupun mempunyai faktor-faktor psikologi di sebaliknya. Dan teruskan berselfie asalkan anda tahu batasannya, dan teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Iza Izlan. Assalamualaikum dan salam hormat.